Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena malam Isra' dan Mi'raj yang lepas, saya dihantar sebuah video pendek di mana Ustaz Azhar Idrus menjawab soalan yang dikemukakan, yang ini adakah Nabi berjumpa Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Saya pada hari ini baru berkesempatan untuk mengulas video tersebut, tetapi tak mengapa, ia adalah soalan yang berulang hampir setiap tahun. Maka ia tetap relevan setiap tahun apabila datangnya malam Isra' dan Mi'raj. Ayuh kita tonton video yang dimasukkan, kemudian saya berikan ulasan dan react. Sebelum itu, seperti biasa, minta para penonton yang dirahmati Allah sekalian untuk menjaga adab dan akhlak apabila menulis komen, baik untuk video ini mahupun mana-mana video yang lain. Ayuh kita jadikan video react ini sebagai satu sarana untuk memandaikan diri kita, mematangkan diri kita dan menjadikan ia sebagai satu case tadi untuk belajar dan meluaskan lagi ilmu kita. Nak minta penerangan sikit berkenaan Isra' Mi'raj. Adakah Nabi berjumpa Allah pada malam Isra' Mi'raj atau macam mana? Kena faham baik-baik. Malam Isra' Mi'raj, Isra' Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjid Aqsa di Palestin. Itu Isra'. Mi'raj mana naik? Nampak? Naik. Naik lebih pada langit yang ketujuh. Nah, tapi jangan salah faham. Ada orang kata naik bertemu Allah kerana Allah duduk atas langit. Itu mengarut. Tidak ada satu hadis Isra' Mi'raj kata Allah duduk atas langit. Ada. Yang ada Nabi naik di atas langit menerima perintah Allah, perintah semayang. Dah tu terima atas langit, mana Tuhan duduk situ. Hei, mana jangan sebut. Tak ada sebut dalam hati, jangan sebut. Terima perintah semayang. Dapat wahyu di atas langit. Dah kalau selama ni dapat wahyu di bumi, Tuhan duduk bumi. Terima wahyu di mana, Tuhan ada di mana. Terima wahyu di Gua Hira, Tuhan masuk lagu. Terima wahyu. Allah tidak ada tempat di mana. Dia itu makhluk saja. Macam kita kata tu beg luar jalan. Pergi di mana deh? Dia khabar ke adik dia. Cari mung tak ada. Kata pergi cakap dengan mak. Hei, mak mana mak Mekah ha. Doa itu beg luar jalan cakap dengan mak. Mu bahang. Baiklah. Sebelum bermula, ingin saya ulang kaji asas kami Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh tentang sifat-sifat Allah. Kami beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana yang dikhabarkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, tanpa menyamakannya dengan makhluk, tanpa mengatakan ia adalah kiasan, tanpa mengubahnya dan tanpa membicarakan kaifiat mahupun ciri-cirinya. Semua sifat-sifat itu adalah selayaknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memahami sifat-sifat tersebut, hanya kaifiatnya atau ciri-cirinya yang kami tafwidkan atau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami beriman bahawa Allah di langit beristawa alal arash dengan apa yang layak bagi Allah. Saya alhamdulillah memiliki video khas tentangnya berjudul Allah di langit ialah akidah sesat tanda soal. Dan juga sebuah lagi video yang menjawab syubhat berkaitan dengannya berjudul Allah di langit beberapa soalan lazim. Maksud syubhat atau soalan lazim ialah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan Allah di bumi, Allah sangat dekat dengan orang yang berdoa, Allah bersama-sama orang yang berbisik dan sebagainya. Bahkan, alhamdulillah, saya memiliki 30 buah video yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah berdasarkan manhaj salafus soleh yang telah saya himpunkan semuanya dalam satu playlist. Video ini insya-Allah menjadi yang ke-31. Sila tonton semua video tersebut bagi memahami isu ini dengan sebaik-baiknya. Yang ini apakah akidah, apakah kefahaman salafus soleh terhadap sifat-sifat Allah dan bagaimana menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh generasi terkemudian. Merujuk kepada video ustaz yang kita tonton tadi, kami berkata ya, Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Perkara ini akan saya jelaskan dalam video ini.
Sementara itu, ataupun sebelum itu, saya ingin menjawab perbandingan yang dikemukakan oleh Ustaz. Yang ini, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di bumi, apakah bererti Tuhan di bumi? Ustaz juga bertanya, apabila Rasulullah menerima wahyu di Madinah, apakah bererti Tuhan di Madinah? Bahkan Ustaz bertanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, apakah bererti Tuhan masuk gua? Ustaz, contoh-contoh perbandingan yang Ustaz berikan itu semuanya adalah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dalam erti kata lain, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ketika baginda di bumi, di Madinah atau apa-apa lokasi lain, semua itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Adapun apabila menerima perintah solat ketika malam Isra' Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya secara terus, secara direct, secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja menerima perintah solat, tetapi meminta pengurangan solat tersebut daripada 50 kali sehari kepada 5 kali sehari dengan berulang-alik naik turun langit yang ketujuh. Ada riwayat sebut 5 kali, ada riwayat sebut 10 kali, tak mengapa. Yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-alik naik turun langit yang ketujuh untuk meminta pengurangan tersebut. Ataupun dalam bahasa saya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawar-menawar meminta pengurangan solat tu, dan Rasulullah kena naik turun ke langit yang ketujuh tu, Rasulullah sedang tawar-menawar dengan siapa? Sedang berjumpa dengan siapa? Kalau melalui malaikat Jibril, tak payah naik turun. Boleh saja direct dengan malaikat Jibril. Kan? Jadi lalu Rasulullah tu naik turun berulang-alik, berjumpa dan meminta tawar-menawar dengan siapa? Ini adalah sesuatu yang kita maklum, cuma mungkin kita tak pernah fikir. Tawar-menawar tu naik turun tu kenapa ya? Okey. Di sini saya akan tunjukkan teks hadis daripada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ia adalah kisah Isra' dan Mi'raj yang masyhur yang kita semua biasa baca dan dengar. Ia adalah kisah yang juga biasa disampaikan oleh para agamawan yang menyampaikan kisah ini berdasarkan hadis sahih. Kita biasa dengar, kita biasa baca, tapi mungkin ada beberapa perkara yang tak register dalam kepala kita. Maknanya kita tak terlintas, tak tertangkap. Tapi saya akan tunjukkan, nanti saya yakin para penonton yang dirahmati Allah pun akan kata, ya tak ya juga ya, kenapa tak terfikir sebelum ni? Okey, saya hanya bacakan teks hadis dan mengulas berdasarkan teks hadis tanpa kaifiat mahupun menjelaskan perincian lanjut. Sebab, saya ulangi, kami Ahli Sunnah wal Jamaah beriman dengan apa yang datang daripada Al-Quran dan hadis tentang Al-Quran dan hadis sahih tentang sifat-sifat Allah tanpa membicara lanjut kaifiat mahupun ciri-cirinya. Kami juga tidak menyamakannya dengan makhluk. Tidak berkata ia adalah satu kiasan, mahupun berkata ia adalah sesuatu yang mesti ditakwilkan. Satu amaran kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang bakal saya sampaikan adalah sesuatu yang luar jangkauan akal manusia. Kita akan berbicara tentang sifat Allah, satu subjek yang berada di luar kemampuan akal manusia. Oleh itu, jangan fikir lebih-lebih kerana ia tidak akan membuahkan apa-apa hasil mahupun jawapannya. Sebab kita hanya beriman dengan apa yang Allah sifati dirinya yang sampai kepada kita melalui Al-Quran dan hadis. Selain daripada tu, lebih lanjut daripada tu, jangan fikir, jangan assume, jangan cuba faham dengan kefahaman makhluk. Dan jangan tanya saya pun, sebab saya tak akan jawab apa yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, ya. Baik, saya merujuk kepada hadis hadis panjang yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 6963. Atau penomoran lain, hadis nombor 7517 sebagaimana tangkap layar, ya. Ia sebuah hadis yang panjang. Saya terus ke fasa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Teks hadis sebagaimana tangkap layar, ya.
Ayo sama-sama kita baca. Jadi bila sampai Sidratul Muntaha, kita baca yang saya gariskan merah tu, wadana lil jabbari rabbil izzati fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini aw adna fa'auhallahu fima auha ilaihi khamsina salatan ala ummatika kulla yaumin wa lailatin. Okey, bermaksud Al-Jabbar. Al-Jabbar ni lah salah satu nama Allah, bererti Allah ya. Jadi Al-Jabbar yang ini Allah, Tuhanku, Al-Izzati yang maha agung, mendekat sehingga jarak daripadanya adalah sejauh 2 anak panah atau lebih dekat lagi. Lalu Allah mewahyukan apa yang hendak diwahyukan kepadanya, yakni solat 50 kali sehari semalam ke atas umat engkau. Baik, ada yang mentakwil bahawa yang mendekat ialah malaikat Jibril dan bukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak mengapa, kita letak tepi sekejap, KIV sekejap ya, letak tepi, kita baca lanjutan hadis, sebab lanjutan hadis akan menjelaskan apa yang apa yang dikatakan perkara ni ditakwil bahawa itu ialah malaikat Jibril dan bukannya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, setelah menerima perintah solat 50 kali sehari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Cuba perhatikan apakah yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila rujuk tangkal layar, kita masih lagi di nombor hadis yang sama, cuma di bawah sedikit ya. Qala, berkata Nabi Musa alaihissalam, inna ummataka la tastati'u zalika. Sesungguhnya umat engkau tidak akan mampu melakukan yang sedemikian itu. Farji falyukhaffif anka rabbuka wa anhum. Maka kembalilah dan mintalah pengurangan untuk engkau dan untuk kaum engkau daripada Tuhan engkau. Okey, ataupun saya terjemah ikut susunan yang lain, farji, maka kembalilah rabbuka kepada Tuhan engkau untuk meminta pengurangan untuk engkau, anka untuk engkau, untuk Muhammad, wa anhum, dan untuk mereka yang ini umat engkau. Jadi sekarang ini Nabi Musa alaihissalam bukannya suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada langit ketujuh, bukan kembali kepada malaikat Jibril, tetapi kembali kepada Rabbuka, Tuhan engkau, yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama tadi, apabila menerima wahyu, ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara terus, secara langsung ya. Jadi di sini poin penting, Nabi Musa alaihissalam suruh atau mencadangkan kepada Nabi Muhammad, kembalilah kepada Tuhan engkau. Maknanya yang Rasulullah terima perintah solat 50 kali sehari di Sidratul Muntaha di langit ketujuh tadi tu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini lafaz daripada Sahih Al-Bukhari. Kita rujuk lafaz daripada Sahih Muslim pula. Yang ni lebih jelas ya. Hadis nombor 234 atau penomboran lain hadis nombor 162. Sama juga hadis yang panjang. Saya terus kepada fasa di mana setelah menerima perintah solat tersebut, Rasulullah SAW pun turun. Nabi Musa bertanya apa yang diperintahkan. Rasulullah pun menjawab 50. Maka kita baca hadis ya. Khamsina solatan. Maknanya ditanya, apakah yang kamu terima perintah? Rasulullah menjawab, khamsina solatan. Solat 50 sehari. Qala, berkata Nabi Musa, irji' ila rabbika. Kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'aluhu takhfifa. Maka mintalah daripadanya pengurangan. Fa inna ummataka la yutiquna zalika. Kerana sesungguhnya umat engkau tidak akan mampu melakukan yang sedemikian. Okey, jadi sekarang ni sekali lagi Nabi Musa cadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada siapa? Kepada malaikat Jibril ke? Kembali kepada langit ketujuh ke? Kembali kepada Sidratul Muntaha ke? Atau kembalilah kepada Tuhan engkau. Okey, irji ila rabbika, kepada Tuhan engkau untuk meminta pengurangan solat tersebut ya. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, lafaz mungkin sedikit berbeza tapi sama, kembalilah kepada Tuhan engkau.
Okey, tak apa, kita sambung lagi. Setelah ulang-alik 5 kali atau dalam riwayat lain 10 kali dan bilangan solat pun dikurangkan menjadi 5 kali sehari, Nabi Musa AS masih merasakan ia tidak akan mampu dilakukan oleh umat Muhammad. Maka Nabi Musa mencadangkan kepada Rasulullah SAW untuk meminta pengurangan lagi. Maka Rasulullah pun meminta pengurangan lagi sebagaimana tangkap layar seterusnya, ya. Kita kembali kepada Sahih Al-Bukhari, hadis yang sama, tengok ke atas tu 6963 atau penomboran lain hadis nombor 7517. Baik. Setiap kali Rasulullah SAW kembali kepada Nabi, berjumpa Nabi Musa, kembali minta pengurangan, turun, Nabi Musa kata tak boleh, minta lagi. So naik turun tu, malaikat Jibril memang ada sama menemani. Okey? Ada pandangan yang kata, macam kita biasa dengar, saya sendiri biasa dengar kan, bila sampai langit ke-7 tu kononnya malaikat Jibril tak boleh naik. Ini bukan level aku kan. Tak, kalau kita baca hadis ni, malaikat Jibril pun naik sama. Cuma Rasulullah SAW tidak berbicara dengan perantara malaikat Jibril, tetapi direct, langsung, secara terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita akan baca seterusnya ini menguatkan lagi apa yang saya jelaskan ini, ya. Baik. Faqala, maka berkatalah Rasulullah SAW, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Berarti apa? Rasulullah sedang communicate direct with Allah Subhanahu Wa Taala, not with malaikat Jibril, ya. Ya Rabbi, inna ummati du'afa'u du'afa'u ajsaduhum wa qulubuhum wa asma'uhum wa absaruhum wa abdanuhum fakhaffif anna. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku dhaif, lemah jasad mereka, hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dan badan mereka, maka berilah pengurangan untuk mereka, anna, ataupun berilah pengurangan anna untuk kami. Faqala, maka berkatalah Al-Jabbar. Tadi mula-mula sekali yang saya tunjuk tu, siapa yang mendekat kepada Rasulullah SAW? Al-Jabbar kan. Al-Jabbar ini ialah salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ya. Jadi sini faqala Al-Jabbar, maka berkatalah Al-Jabbar, berarti Allah yang berfirman. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Qala, Rasulullah menjawab, labbaika wa sa'daika. Aku menyahut panggilanmu, ya Allah. Qala, Allah berfirman, innahu la yubaddalul qawlu ladayya kama faradtuhu alayka fi ummil kitab. Sesungguhnya tidak dapat lagi diubah apa yang telah aku tetapkan dalam kitab, dalam umul kitab, kitab suratan takdir, tentang apa yang difardukan, yang ini 5 kali sehari. Okey? Baik. Meskipun Allah tidak mahu memberikan pengurangan di bawah 5 kali sehari, okey, maknanya dah jumpa, Allah kata tak, 5 saja, tadi kurang lagi. Bila turun, jumpa Nabi Musa, sekali lagi, ya, meskipun Allah tidak mahu memberikan pengurangan di bawah 5 kali sehari, Nabi Musa AS tetap mencadangkan kepada Rasulullah SAW untuk meminta pengurangan. Maka Rasulullah menjawab kepada Nabi Musa sebagaimana tangkap layar seterusnya. Kita masih lagi hadis yang sama, bawah lagi, ya. Nombor 6963 atau penomboran lain hadis nombor 7517. Dah nak pukul 7. Sekejap lagi nak buka puasa tu, tekak dah kering ni. Saya sambung sikit lagi, ya. Okey, baik. Qala, apabila Nabi Musa masih lagi mencadangkan kepada Rasulullah SAW untuk meminta pengurangan, maka Rasulullah menjawab, qala Rasulullah SAW, ya Musa, wahai Nabi Musa, qad wallahi istahyaitu min rabbi mimma ikhtalaftu ilaihi. Bermaksud, wahai Musa, demi Allah, aku malu kepada Tuhanku setelah aku turun naik kepadanya. Okey? Ya Musa, qad, demi sesungguhnya, wallahi, demi Allah, istahyaitu, aku ni malu, min rabbi, terhadap Tuhanku, mimma ikhtalaftu ilaihi, setelah aku banyak kali lah naik turun, ilaihi, kepadanya. Baik,
Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut aku malu kepada Tuhanku, apakah maksudnya? Seseorang itu hanya akan berasa malu apabila dia benar-benar berjumpa dengan yang dirasakan malu terhadapnya. Okey? Baik. Semua yang saya tunjukkan ini membuktikan bahawa apabila di Sidratul Muntaha di langit ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara secara terus, secara langsung, secara dialek dengan Allah untuk menerima perintah solat. Tawar-menawar juga berlaku secara terus, secara langsung antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala agar solat itu dikurangkan daripada 50 kali kepada 5 kali sehari. Malaikat Jibril memang hadir dalam proses naik turun dalam the whole thing. Kalau kita baca hadis sepenuhnya, saya potong-potong, lompat-lompat, memang hadir. Tapi semua proses ini Rasulullah tidak berbicara dengan malaikat Jibril, bukan dengan perantara malaikat Jibril, sebaliknya berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menerima wahyu, maka wahyu itu boleh dibawakan oleh malaikat Jibril dan Nabi Musa tidak akan mencadangkan kepada Rasulullah untuk kembalilah kepada Tuhanmu. Kalau kita baca hadis yang penuh, kan baginda berulang kali kan. Setiap kali tu Nabi Musa akan kata kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu ya. Jika tawar-menawar untuk mengurangkan solat daripada 50 kali kepada 5 kali sehari berlaku melalui perantara malaikat Jibril, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkata demi Allah aku malu kepada Tuhanku setelah aku naik turun naik kepadanya ya. Jadi seluruh hadisnya apabila kita tadabbur ni selalunya kita sebut ayat Quran kan. Kalau hadis kalau kita menghalusinya, kalau kita mencermatinya, bukannya dengan kefahaman yang di luar teks, tetapi sebagaimana teks. Boleh tengok Bukhari, boleh tengok Muslim, cuma yang dalam Sahih Bukhari lebih detail, kita akan dapat lihat, kita akan dapat faham perkara ini ya. Cumanya perkara ini adalah sesuatu yang sukar diterima oleh akal manusia. Ia sukar diterima kerana ia di luar jangkauan akal manusia. Maka sebab itulah saya berkata kita hanya beriman kepadanya tanpa menyamakannya dengan keadaan makhluk, mahupun berbicara tentang kaifiat atau ciri-cirinya. Jangan tanya lebih-lebih. Teks hadis Sahih Bukhari sebut macam tu, kita beriman macam tu, kita faham macam tu. Lebih-lebih kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini timbul soalan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata kasar baginda? Maka sebenarnya ada 4 pendapat. Pertama, ya, Rasulullah melihat Allah dengan mata kasar baginda. Kedua, Rasulullah hanya melihat Allah dengan hatinya. Ketiga, Rasulullah tidak melihat Allah. Keempat, yang ini tawakuf, yang ini menahan diri daripada berkata apa-apa. Lebih lanjut tentang 4 pendapat ini dari riwayat-riwayatnya daripada kalangan salafus soleh, sila rujuk pautan yang saya berikan dalam kotak description. Okey. Yang kedua, akan muncul pula mereka yang berkata jika ikut kefahaman apa yang saya sampaikan ataupun berdasarkan zahir hadis, ia menunjukkan seolah-olah Allah ini bertempat dan berjisim. Saya berkata semua itu adalah kerana anda berlebihan dalam memikirkan tentang sifat Allah. Sikap kita, saya ulangi sekali lagi, ialah beriman kepada sifat Allah sebagaimana yang dikhabarkan dalam hadis sahih tanpa menyamakannya dengan keadaan makhluk, mahupun berbicara tentang kaifiat atau ciri-cirinya. Apabila anda mula berkata, ia seperti Allah bertempat, ia seolah-olah Allah berjisim, ia seolah-olah Allah berjisim. Semua ini berlaku kerana anda telah menyamakan Allah dengan makhluk. The root of the problem, akar kepada masalah yang berkata Allah ni bertempat, Allah ni berjisim, bukannya kepada kami yang beriman kepada zahir sifat Allah, tetapi disebabkan anda sendiri deep down inside berkeyakinan Allah ni bertempat, berjisim. Sebab tu bila anda membaca ayat Quran atau hadis seperti ini, anda beranggapan ia bertempat, berjisim, lalu perlu ditakwilkan. Dan anda pula menuduh
kepada kami yang berpegang kepada zahir sifat Allah ini berdasarkan zahir nas Al-Quran dan hadis sebagai orang yang menyamakan Allah dengan makhluk dan menjisimkan Allah pula, ya, menyamakan Allah musyabihah ataupun menjisimkan Allah mujassimah. Padahal kami tidak sedemikian. Okay, the problem is you, but you assume and you put that problem onto us, whereas we don't have that problem. Kita beriman kepada sifat Allah tanpa menyamakannya dengan makhluk, tanpa berkata itu adalah tempat, itu adalah jisim dan sebagainya, ya. Okey. Sebagai catatan tambahan, ada yang juga yang bertanya apabila kita bincang tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menerima perintah solat di Sidratul Muntaha di langit ketujuh, apakah bererti Allah di langit di sana? Lalu mereka bertanya balik, yang ini apabila Nabi Musa alaihissalam menerima perintah, menerima perutusan menjadi seorang rasul, menerima kitab Taurat dan berbicara secara terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Wadi Tua, di Gunung Tur, atau orang sebut Gunung Tur Sina. Apakah dengan itu bererti Allah di Gunung Tur Sina? Okey, baik. Saya jawab, kami beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Sila tadabbur semua ayat berkenaan perbicaraan Allah dengan Nabi Musa bagi mengetahui jawapan yang kalian tanya tu. Adapun bagi peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka di sana terdapat sekian banyak dalil bahawa Allah di langit istawa alal arash. Sifat Allah di langit tidaklah berdasarkan hadis Isra' dan Mi'raj sahaja, ya. Maka kembali kepada soalan yang diajukan kepada Ustaz, yang ini adakah Nabi bertemu Allah pada malam Isra' dan Mi'raj? Maka jawapannya berdasarkan hadis Isra' dan Mi'raj yang kita lazim baca selalu, maka jawapannya adalah ya. Bukan berdasarkan mana-mana rujukan lain, tetapi berdasarkan hadis itu sendiri, dan juga ini adalah sesuatu yang selari dengan pelbagai ayat Al-Quran dan hadis sahih yang menerangkan Allah di langit selayaknya bagi Allah. Baik, demikianlah ulasan dan penjelasan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.